Assalamualaikum. Okey, kita akan masuk tajuk yang seterusnya iaitu homeostasis. Untuk tajuk ni kita akan fokus pada penghasilan air kencing. Alright. Homeostasis. Homeostasis adalah proses pengawalaturan faktor fizikal dan kimia pada persekitaran dalam supaya berada dalam keadaan yang optimum. Itu maksudnya. Maksudnya secara ringkas, homeostasis ni adalah proses di mana badan kita melakukan kawal atur secara fizikal dan juga kimia, okey, secara luaran dalaman, fizikal kimia untuk persekitaran dalam badan kita ni supaya berada dalam keadaan yang optimum, yang bagus. Okey, faktor fizikal contohnya adalah suhu, pH, tekanan osmosis. Itu faktor fizikal. Kalau faktor kimia contohnya adalah tekanan separa oksigen, tekanan separa karbon dioksida, aras glukosa dalam darah. Itu adalah faktor kimia. Okey? Alright. Okey, kedua-dua faktor kimia dan faktor fizikal ni untuk kita kawal dia supaya berada dalam keadaan optimum, kita gunakan kaedah mekanisme suap balik negatif yang kita dah belajar sebelum ni. Iaitu mengembalikan daripada rendah kepada normal, daripada rendah kepada normal, daripada tinggi pun kepada normal. Kita nak kembalikan kepada asal. Itu maksud suap balik negatif. Alright. Okay, so kita tengok untuk proses penghasilan air kencing, apa yang penting adalah ginjal. Okay, ini kidney, struktur kidney ginjal yang ada sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dua-dua dalam badan kita ada, kiri dan kanan, dan pada saiz yang sama. Okay, so kita tengok gambar kat sini. Right. Kita ada renal pelvis yang warna oranye. Kita tengok macam warna oranye kat situ. Awak tengok kat situ, warna panah tu. Kemudian kita ada renal pyramid yang berbentuk piramid. Kita ada cortex. Okey, kemudian medula yang panjang-panjang tu. Ada ureter, salur air kencing. Ada renal vein. Okey, salur vena, renal vena. Dan kita ada renal artery. Okey, arteri rena yang membawa darah macam biasalah kita tahu kalau yang tu bawa darah beroksigen, kalau vein bawa darah terdioksigen, dan juga kita ada nephron. Okey, struktur yang paling penting dekat situ. Tengok warna putih tu nephron. Okey. Alright, next. Alright. Kita tengok kat sini. Gambar yang oranye yang kita besarkan tu adalah struktur nephron. Awak tengok balik nephron yang warna putih tu. Tengok jap renung tu kat situ, nephron warna putih. Bila kita besarkan nephron tu, dia akan jadi struktur yang macam ni. Alright, yang sebelah sini ni. Okey, yang sebelah kiri ni struktur nephron. Kita besarkan dia. Alright, kita tengok pula struktur nephron. Dia ada kapsul Bowman. Kapsul Bowman tu dia bentuk dia macam cawan. Kemudian dia ada glomerulus. Awak tengok perkataan glomerulus tu, anak panah tu. Dia macam gumpalan salur darah kat situ. Okey, salur darah yang masuk tu bernama arteri renal. Salur darah yang keluar tu, okey. Okey, itu arteri juga. Kita akan tengok nanti. Alright. Kemudian seterusnya dah tengok salur darah tu. Kita tengok pula glomerulus. Okey, daripada glomerulus kita dah tengok dah. Kita tengok pula kapsul Bowman tu. Kapsul Bowman bentuk cawan. Kapsul Bowman tu dia akan bersambung kepada nombor 1. Nombor 1 tu tubul berlingkar proximal. Okey, BM dia. Tubul berlingkar proximal. Kemudian daripada nombor 1 dia akan turun pergi ke nombor 2. Tengok nombor 2. Nombor 2 tu loop of Henle. Dia adalah liku Henle. Dia berbentuk U. Awak tengok dia turun, kemudian dia naik. Alright, loop of Henle. BM dia adalah liku Henle. Kemudian dia naik semula, dia pergi ke bahagian nombor 3. Nombor 3 tu adalah tubul berlingkar distal. Okey. Kemudian anak panah seterusnya dia akan pergi kepada collecting duct. Collecting duct tu adalah ductus pengumpul. Di situlah air kencing akan dikumpulkan dan seterusnya akan dikeluarkan kepada ureter. Tengok gambar sebelah kanan tu pula, ureter kat situ. Okey, dan keluarlah sebagai urea, air kencing. Okey. Okey, sebagai urin lah dia akan keluar.
Alright, sebagai air kencing urine. Okey, boleh kita tengok balik gambar kat situ. Yang penting ada glomerulus, sarung darah tu bergumpal, kemudian dia ada kapsul Bowman. Okey, macam cawan. Nombor 1, tubul berlingkar proximal. Nombor 2, bentuk U, liku Henle. Kemudian nombor 3, tubul berlingkar distal. Kemudian pergi ke ductus pengumpul dan urin akan dikeluarkan, air kencing tu di salur ureter. Alright. Okay, next. Okay, inilah bila kita tengok saluran darah di ginjal tadi tu yang kita tengok. Okay, dia ada arteri, renal arteri. Kemudian kita ada renal vein. Okay, yang tadi. Alright. Okay, kita ada salur yang masuk ke glomerulus dan salur yang keluar. Okay, kita nak detailkan. Nanti kita nak detailkan sekejap lagi. Okey, kita tengok dulu. Arteri renal. Okey, tengok arteri renal tu. Okey, arteriole from renal artery. Tengok kat situ. Arteri renal membawa darah ke ginjal. Masuk. Kita tahu arteri kan, dia bawa darah masuk. Kemudian vena renal. Tengok gambar. Branch of renal vein. Okey, renal vena membawa darah keluar dari ginjal. Okay, ingat, arteri renal bawa darah masuk, vena renal bawa darah keluar dari ginjal. Okay, so kita tengok detail proses pembentukan air kencing. Proses pembentukan air kencing melibatkan 3 proses. Yang pertama adalah ultraturasan. Yang kedua, proses penyerapan semula. Yang ketiga, proses rembesan. Okay, kita ada 3 proses ya. Okey, kita detailkan one by one. Kita tengok yang pertama, proses ultraturasan. Proses ultraturasan akan berlaku di kapsul Bowman yang berbentuk cawan tadi, kita tengok gambar tadi. Okey. So, tadi kita tahu yang warna merah pada gambar ni adalah glomerulus kan? Kemudian dia ada salur darah arteri yang masuk dan arteri yang keluar, betul? Arteri yang masuk itu nama dia afferent. Arteri yang keluar nama dia efferent. Ingat lagi tak seolah-olah kita belajar yang saraf sebelum ni? Afferent masuk, efferent keluar. Okey. So, arterial afferent lebih besar strukturnya daripada arterial efferent. Okey. Menyebabkan tekanan hidrostatik berlaku. Darah dari glomerulus akan terturas ke kapsul Bowman. Sel darah merah, platelet dan protein plasma tidak terturas keluar, maksudnya dia kekal dalam salur darah. Air glukosa, asid amino, garam, urea akan masuk ke dalam kapsul Bowman, terturas ke dalam kapsul Bowman. Okey, dia macam ni explanation dia. Kita dah tahu yang warna merah tu glomerulus, right? So, yang warna hijau tu bentuk cawan tu adalah kapsul Bowman. Okey, cerita dia, arteri afferent, salur darah dia lebih besar daripada arteri efferent kan. So, apabila daripada salur darah besar ke kecil, pengaliran darah itu akan berlakunya tekanan hidrostatik yang tinggi. Ingat lagi tak yang kita belajar pembentukan limfa? Macam itulah proses dia. Okey, apabila berlakunya tekanan hidrostatik yang tinggi menyebabkan berlakunya kebocoran. Jadi, darah daripada glomerulus akan terturas masuk ke kapsul Bowman. Apa yang terturas masuk? Air, glukosa, asid amino, garam, urea itu akan terturas masuk ke dalam kapsul Bowman. Apa yang remain? Apa yang kekal dalam salur darah arteri? Yang kekal adalah sel darah merah, eritrosit sebab dia besar, platelet, protein plasma. Itu adalah 3 bahan yang tidak terturas. Alasannya kenapa? Kerana ketiga-tiga bahan ini dia adalah besar. Jelas? Okey, sama macam explanation untuk pembentukan limfa kan, lebih kurang macam ni. Right, so kita ambil untuk proses ultraturasan. Dia dah masuk dah ni ke kapsul Bowman hasil turasan tadi yang mengandungi air glukosa, asid amino dan juga garam dan juga urea. Okey, so seterusnya proses yang kedua iaitu penyerapan semula. Proses penyerapan semula akan berlaku di tubul berlingkar proximal. Okey, tengok gambar tu, proximal convoluted tubule.
Okey, kemudian akan berlaku juga pada liku Henle yang berbentuk U tu, loop of Henle. Kemudian berlaku di tubul berlingkar distal dan seterusnya ductus pengumpul. Okey, distal convoluted tubule dengan ductus pengumpul collecting tubule. Okey, itu tempat-tempat yang berlakunya penyerapan semula, ada 3 tempat. So, kita tengok one by one. Tubul berlingkar proximal. Okey, asid amino, garam mineral dan glukosa akan diserap semula masuk ke dalam salur darah menerusi proses resapan berbantu dan juga pengangkutan aktif. Okey, awak tengok saya ulang balik. Asid amino, garam dan juga glukosa yang terturas masuk pada kapsul Bowman itu akan meresap masuk semula ke dalam kapilari darah menerusi proses resapan berbantu dan juga pengangkutan aktif. Okey, selain tu yang meresap masuk semula adalah air sebanyak 65%. Kalau kita sebut air tak ada benda lain, mesti osmosis. Okey, settle Okey, yang seterusnya dekat liku Henle. Pada liku Henle, garam akan meresap masuk semula ke dalam kapilari darah menerusi pengangkutan aktif dan air 20% menerusi osmosis. Okey, kita tengok tadi kan, dekat tubuh berlingkar proximal dah ada garam, tapi ni garam masih lagi diangkut. Maksudnya ada lagi lebihan garam tu. Okey, dan air juga 20% pula menerusi osmosis. Okey, seterusnya dekat tubuh berlingkar distal dan juga ductus pengumpul masih lagi air dan garam, tapi berapa kuantiti yang diserap semula masuk ke dalam salur darah? Dia bergantung. Maksudnya berapa yang masih tinggal, bergantung. Boleh tak? Itu proses penyerapan semula. Dan kita kena faham, maksud penyerapan semula ni, dia serap masuk semula daripada tubul berlingkar ke salur darah untuk membolehkan darah itu mengalir semula. Sebab tadi dalam salur darah kan ada 3 bahan, iaitu erythrosit, protein plasma, okey, dan juga yang lagi tak yang tadi kita tengok, erythrosit, protein plasma dan juga platelet. Maksudnya ketiga-tiga bahan ni dia kan besar, dia tak boleh mengalir, jadi mesti ada bahan yang meresap masuk semula, iaitu yang kita tengok sekarang ni lah. Boleh? Alright, so kita tengok yang seterusnya. Okey, proses yang ketiga adalah proses rembesan. Proses rembesan ini dia berlaku pada tubul berlingkar distal. Okey, tubul berlingkar distal ini bahagian ketiga tadi. Kita tengok balik Okey, gambar dia. This one. Tubul berlingkar distal. Distal convoluted tubule. Bahagian yang kat hujung ni. Lepas liku Henle tu. Okey. So, apa yang berlaku pada tubul berlingkar distal? Tubul berlingkar distal berlakunya proses rembesan, iaitu urea, asid urik dan amonia akan dirembes masuk daripada salur darah ke dalam ductus pengumpul menerusi proses pengangkutan aktif. Manakala dadah alkohol toksik akan dirembes masuk ke dalam tubul daripada salur darah menerusi proses resapan ringkas. Okey. So boleh Okey, ingat ultraturasan tadi dia berlaku daripada glomerulus ke kapsul Bowman. Betul? Okey. Kemudian proses yang kedua, penyerapan semula daripada 3 tempat tadi, tubul berlingkar proximal, liku Henle, tubul berlingkar distal dan ductus pengumpul. Maksudnya penyerapan semula daripada tubul ke salur darah, kemudian rembesan daripada salur darah ke tubul. Itu yang awak kena faham tu. Boleh? Okey, so settle. Right. Jadi finally kita dapatlah jumlah urin yang akan dikeluarkan. Okey, jadi komponen utama air kencing adalah, dalam air kencing tu, komponen utama dia adalah 96% air, 2.5% bahan kumuh bernitrogen, okey, 1.5% garam dan unsur surih. Right? Okey, air kencing akan disalur daripada pelvis kepada ureter, kepada pundi kencing, kepada uretra dan keluarlah air kencing kita. Itu prosesnya. Boleh? Alright. Jadi kita tengok kelas. Kita tengok secara conclusion dia. Okey, ini ini gambar saya ambil daripada buku teks awak ni. Gambar ni bagus sebab dia jelas. Okey, kita tengok one by one. Yang pertama, berlakunya proses. Okey, apa proses pertama tadi?
Proses ultraturasan kan? Okey, ultraturasan daripada glomerulus kepada kapsul Bowman. Tengok hasil turasan glomerulus. Air, glukosa, asid amino, garam dan juga urea. Alright. Kemudian berlakunya proses yang kedua iaitu penyerapan semula. Dekat mana berlakunya proses penyerapan semula ni? Proses penyerapan semula berlaku dekat tubul berlingkar proximal. Kemudian dekat liku Henle, kemudian dekat tubul berlingkar distal dan juga ductus pengumpul. Right, kita tengok penyerapan semula, tengok anak panah tu. Maksudnya dia keluar daripada daripada tubul tu ke saluran darah, penyerapan semula. Okey, yang pertama dekat tubul pelingkar proximal, semua glukosa dan asid amino pengangkutan aktif. Air, osmosis, garam, pengangkutan aktif. Right. Okey. So, dekat liku Henle, air, osmosis, garam, aktif. Okey. Tubul pelingkar distal. Right. Penyerapan semula, air dan garam bergantung kepada keperluan badan. Settle. Okey, ductus pengumpul pun sama. Okey, kemudian proses yang seterusnya, kita tengok proses yang ketiga iaitu rembesan. Okey, rembesan. Apa yang berlaku untuk proses rembesan? Proses rembesan ni, dia masuk, tengok anak panah masuk. Dia berlaku dekat tubul berlingkar distal. Okey. Urea, asid urik dan amonia secara pengangkutan aktif. Dadah, alkohol dan bahan toksik secara resapan. Boleh? Okey, jadi kita kena fahamlah proses ni. Nampak macam complicated tapi kalau kita faham sebenarnya senang je. Right? So, saya harap boleh faham apa yang kita belajar hari ini. Dan